Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, cikgu akan sambung pelajaran kita. Cikgu akan masuk kepada belanjawan tunai. Okey, seperti biasa kita akan lihat contoh soalan percubaan tahun-tahun lepas. Okey, so kita lihat Puan Mariana Muhammad ialah pemilik MAR Enterprise, sebuah perniagaan yang membekalkan pelbagai jenis peralatan tanaman di Bandar Machang, Kelantan. Beliau telah merancang menyediakan anggaran belanjawan tunai untuk 3 bulan berakhir pada 31 Mac 2019. Maklumat berikut diperoleh daripada perniagaannya. Okey, baik, yang pertama. Pada 1 Januari 2019, Puan Mariana akan memulakan perniagaannya dengan modal tunai di bank RM14,000, tunai di tangan RM6,000, alatan kedai RM20,000. Baik, kemudian yang kedua, anggaran jualan bulan Januari ialah RM12,000. Jualan bulan Februari dan Mac dijangka meningkat 20% daripada bulan sebelumnya. 30% daripada jualan bulanan diberi tempoh kredit sebulan. Baik, kemudian yang ketiga, anggaran jumlah belian, Januari RM8,000, Februari RM10,400, Mac RM13,500. Kemudian 60% daripada jumlah belian ialah secara tunai dan bakinya secara kredit. Tempoh kredit ialah sebulan. Kemudian yang keempat, peruntukan hutang ragu diselaraskan 2% atas akaun belum terima. Kemudian seterusnya yang kelima, Puan Mariana bercadang untuk membuat pinjaman dari bank sebanyak RM30,000 berkadar faedah 6% tahun selama 60 bulan. Pinjaman dijangka akan diperoleh pada bulan Februari. Ansuran pinjaman bermula pada bulan berikutnya. Kemudian seterusnya, perniagaan mempunyai 2 orang pekerja yang dibayar gaji RM1,500 seorang. Kemudian pada bulan Mac, seorang lagi pekerja diambil dengan gaji RM1,800 bulan. Kemudian belanja bulanan adalah sewa premis sebanyak RM1,300, kadar bayaran RM750 dan pelbagai belanja RM500. Sebuah lori terpakai RM35,000 dijangka akan dibeli dalam bulan Februari dengan bayaran pendahuluan RM5,000 dan bakinya dibayar secara ansuran selama 5 tahun bermula pada bulan Mac. Kemudian anda dikehendaki menyediakan penyata belanjawan tunai bagi 3 bulan berakhir 31 Mac 2019. Jadi soalan ni kamu kena baca dari mula sehingga akhir. Maksudnya dari mula kamu baca sehingga kamu baca soalan dia. Jadi kamu kena baca satu persatu supaya kamu tidak ketinggalan sebarang maklumat yang diberikan dalam soalan. Baik. Kemudian kita akan mulakan kita punya jawapan, kita punya pelajaran kita. Di sini cikgu dah buat siap-siap ya. Dah buat siap-siap rangka jawapan. Rangka jawapan kita. Rangka jawapan kita ialah soalan tepi ya. So kita tulis nama syarikat iaitu MAR Enterprise, belanjawan tunai bagi di sini kita buat ada ketinggalan 3 bulan ya. 3 bulan berakhir 31 Mac 2019. Kemudian kita ada di sini butir. Kemudian kita ada Januari, Februari dan Mac sebab dia nak 3 bulan. Kemudian kita punya jawapan kita punya rangka jawapan kita. Kita akan mula dengan baki BB. Di sini cikgu nak jimat masa, cikgu tulis siap-siap lah supaya senang cikgu tunjuk pada kamu ya. Baki BB kita ialah, kita lihat dalam soalan, ada tak dinyatakan baki BB kita? Di sini tidak dinyatakan berapa baki awal kita. Kalau tidak dinyatakan, kita pergi kepada maklumat yang pertama. Dia mula perniagaan dengan modal. Disebut modal di sini iaitu tunai RM4,000, tunai di bank RM14,000, tunai di tangan RM6,000. Jadi kamu hanya ambil yang berkaitan dengan tunai sahaja iaitu RM14,000 kamu tambah dengan RM6,000 kamu dapat RM20,000.
Jadi di sini kamu rekod 20,000. Okey. Kemudian seterusnya ada alatan kedai. So alatan kedai ni dia tidak berkaitan dengan sebarang unsur tunai. Okey, ataupun bank, jadi kita abaikan. Okey, yang kedua, anggaran jualan. Jualan bulan Januari ialah 12,000. Bulan Februari dan Mac dijangka meningkat 20% daripada bulan sebelumnya. Jadi maksudnya tiap-tiap bulan ada peningkatan sebanyak 20%. 30% daripada jualan bulanan diberi tempoh kredit sebulan. Okey, jadi di sini kamu kena buat sedikit pengiraan. Okey, kena buat pengiraan supaya kita tidak keliru, ya. Okey, so kita mula dengan jualan. Okey, di sini jualan tunai sebanyak 12,000. Okey, 12,000. Okey, dia kata dekat sini 12,000 tu 30% kredit. Jadi kalau 30% kredit, maksudnya 70% ialah secara tunai. Jadi 70% secara tunai, jadi dia ialah 8,400. Ini adalah Januari. Kemudian jualan kredit sama dengan 12,000 darab 30% sama dengan 3,600. Ini ialah untuk Januari. Okey, sepatutnya Januari lah. Okey. Untuk Januari ini kita buat pengiraan. Saya nak tunjuk pada kamu bagaimana kita dapat jualan tunai dan jualan kredit. Okey, kemudian untuk lebih mudah, cikgu buat dalam bentuk kotak. Okey. So cikgu buat di sini ada bulan, ya. Januari, okey, Februari dan Mac. Okey, ini cikgu buat secara ringkas, ya, secara ringkas. Okey, kemudian di sini ada di sini jualan, tunai. Kemudian di bawah kredit. Okey, secara tunai dan kredit. Baik, jadi tadi kita dapat tunai kita sebanyak 8,400. Jadi kita tulis dalam kotak, ya, 8,400. Baik, kemudian bila kita nak tulis jualan untuk kredit, okey, kita baca balik soalan. Dia kata 30% daripada jualan bulanan diberi tempoh kredit sebulan. Maksudnya jika kamu buat jualan, okey, di bulan Januari, okey, ada hutang, ya, ada jualan kredit, maksudnya tempoh sebulan diberi untuk membuat pembayaran. Jadi kalau dia beli Januari, maksudnya dia akan bayar pada bulan Februari. Okey. Jadi jualan kredit bulan Januari, kamu akan rekod di bahagian jualan kredit bulan Februari. Okey, ini adalah 3,600 berdasarkan pengiraan yang kita telah buat sebentar tadi, ya. Jadi maksudnya bulan Januari tidak ada pembayaran. Dia akan bayar 1 bulan berikutnya. Baik, kemudian kita pergi kepada jualan Februari. Okey, dalam soalan dia kata jualan Februari ialah peningkatan dia 20% daripada bulan sebelumnya. Okey, jadi maksudnya ada peningkatan. Okey, jadi untuk jualan, okey, jualan tunai, maksudnya di sini 12,000, kamu akan darab dengan 20% peningkatan. Baik. Kemudian kamu akan darab dengan 70%. Okey, sekarang kita buat pengiraan. Kita buat sikit pengiraan. Okey, berapa yang kamu dapat? Okey, 12,000 darab dengan 20%. Okey. Kemudian, okey, cikgu ada ketinggal sikit kat sini, ya. Sekejap, 12,000 tambah 20%. Kita buat kurungan supaya kamu tak keliru. Tambah dengan, okey, 12,000. Okey. Kemudian jumlah ini kita akan darab dengan 70%. Sebab jualan tunai 70%. Jadi kita kira. Jadi bila kamu buat pengiraan,
kamu akan dapati bahawa okey, jumlah dia ialah sebanyak 10,080. Okey, kamu buat pengiraan sendiri. 10,080. Maksudnya 12,000 darab 20%. Satu ni ya. Tambah dengan 12,000. Tambah balik 12,000. Darab dengan 70%. Sebab peningkatan, dia punya, bukan peningkatan, dia punya kadar dia 70% untuk tunai. Jadi kamu dapat 10,800. Kemudian kamu tulis di sini 10,800 jualan tunai. Kemudian untuk jualan kredit. Jualan kredit pun sama. Okey. Jualan kredit ni maksudnya you tengok jualan bulan Februari dan Mac dijangka meningkat 20%. Okey, 20% daripada bulan sebelumnya. Okey. Baik. So sekarang kita tengok untuk jualan kredit Februari. Kita tengok kat sini. Benda yang sama, jualan kredit dia. Jadi 12,000 darab dengan 20%. Okey, dia meningkat. Kemudian kamu akan tambah dengan 12,000 jumlah jualan dia. Kemudian darab dengan 30%. Okey, darab dengan 30%. Okey, jadi bila kamu buat pengiraan, kamu akan dapati bahawa jumlah dia ialah sebanyak RM. Okey, kita patut tulis RM ya. Okey, RM 4320. Okey, 4320. Okey, kita kira untuk bulan Mac. Untuk bulan Mac jualan kita. Okey, ini jualan untuk Januari 12,000. Jualan Februari sama dengan 12,000 darab dengan 20% sama dengan berapa? Okey, 12,000 darab 2%. Okey, peningkatan sebanyak 2,400. Kemudian kamu kena tambah dengan 12,000. Okey, tambah 12,000. Jadi 14,400. Ini untuk jualan Februari yang cikgu kira tadi tu. Baik, untuk jumlah jualan Mac sama dengan 14,400 darab dengan 20% peningkatan. 2,880 tambah dengan 12,000. Okey, jualan asal tambah 12,000. Okey, sama dengan 14,880. Ini ialah jualan Mac. Okey, sekarang kita nak lihat berapakah jualan tunai. Okey, so jualan tunai 14,880 darab 70%. So kita darab 0.7%. Okey, 10,416. Potong-potong saja. Okey, cikgu mula dengan jualan Mac. Okey. Jualan Mac kita ialah tadi Februari kita dapat 14,400 jualan Februari. Okey. Sekarang kita nak kira untuk Mac 14,400 darab 20% peningkatan. Okey. Kemudian tambah dengan 14,400. Okey, jadi kita akan dapat, kita kira ya sama-sama. 14,400 darab 20%. Okey, peningkatan sebanyak 2,880 tambah dengan 14,400. Jadi jumlah jualan Mac ialah 17,280. Kemudian kita nak kira jualan tunai. Jualan tunai sama dengan
17,280 darab 70%. Jadi kita akan dapat satu jumlah. Okey, darab 70%. Jadi 12,096. Kemudian jualan kredit iaitu jualan secara hutang 17,280 darab 30%. Okey, kita kira berapa kita dapat untuk kredit. Kita kira juga walaupun tak diambil kira nanti dalam jadual kita. Darab dengan 30%. Jadi 5,184. Baik. Okey. Kemudian kita tengok jadual kita. Jadi kita tulis untuk jualan tunai Mac. Jadi 12,096. Jadi kita dah lengkapkan jadual kita. Okey, kita dah lengkapkan jadual kita untuk jualan. Okey, sekarang kita boleh masukkan jualan kita. Okey, jadi kita masukkan jualan. Okey, jualan kita yang pertama, okey, jualan January 8,400. Kemudian yang kedua 10,080. Kemudian yang ketiga 12,096. Okay, kita rekod untuk ketiga-tiga bulan. Okey, kemudian di bahagian akaun belum terima, ini ialah jualan kredit, iaitu jualan yang kita cari tadi. Okey, jadi January tidak ada sebarang penerimaan sebab dia bagi tempoh sebulan hutang Okey, dia bermula hanya pada bulan Februari iaitu 3,600. Kemudian pada bulan Mac 4,320. Ini berdasarkan pengiraan yang telah kita lakukan di dalam jadual yang telah kita buat untuk jualan. Okey, baik. Kemudian seterusnya kita lihat soalan. Okey, lihat soalan. Okey. Kemudian selepas daripada jualan, kita akan lihat kepada belian. Januari 8,000, Februari 10,400, Mac 13,500. Ini adalah jumlah belian. Kemudian 60% jumlah belian adalah secara tunai dan bakinya secara kredit. Tempoh kredit ialah sebulan. Okey. Jadi sekarang kita akan buat juga jadual seperti yang kita buat untuk belian tadi. Okey, belian tadi. Okey, di sini cikgu telah buat pengiraan. Okey, lihat bahagian belian. Okey, kita buat jadual iaitu January, February, March, tunai dan kredit. Di sini ialah belian. Okey, kita buat belian. Okey, kemudian kita akan buat pengiraan Okey, kamu tengok. Belian tunai. Okey, kita bermula dengan 8,000. Kita darab dengan 60% iaitu secara tunai. Kita akan dapat 4,800. Kemudian belian kredit sama dengan 8,000 darab 40% sama dengan 3,200. Ini adalah untuk bulan Januari. Okey, untuk bulan Februari. Okey, belian tunai ialah sebanyak 10,400. Okey, bila kita periksa kembali soalan kita cek balik soalan, kita dapati bahawa dalam soalan tidak dinyatakan sebarang peningkatan dalam belian. Okey. Jadi jika tidak ada peningkatan, kita ambil jumlah yang diberi untuk setiap bulan Jadi 10,400 darab 60% menjadi 6,240. Kemudian belian kredit 10,400 darab 40%, 40% sama dengan 4,160. Ini adalah bulan Februari. Cikgu harap anda dapat mengira bersama-sama Okey, kalkulator ada di depan di depan kamu untuk buat pengiraan. Okey, kemudian kita pergi kepada bulan Mac, 13,500 untuk tunai, darab 60% sama dengan 8,100. Kemudian belian kredit 13,500 darab 40% sama dengan 5,400. Ini ialah untuk bulan Mac. Okey, untuk bulan Mac. Okey, kemudian kita akan isikan maklumat yang kita perolehi tadi, kita isi dalam jadual yang telah kita buat Okey, jadi untuk bulan Januari tunai, kita tengok tunai dulu. Jadi untuk tunai kamu isi setiap nombor jumlah yang cikgu tik tadi. Jadi kamu isi setiap ruangan January, February dan March.
Kemudian untuk untuk jualan kredit, belian kredit, dia sama juga dengan jualan kredit. Sama. Maksudnya dia beri tempoh sebulan. Maksudnya kalau dia beli untuk bulan Januari, pembayaran akan dibuat pada bulan Februari. Begitulah yang berikutnya. Okey, jadi kita akan ambil, kita tengok dulu untuk bulan Januari kita buat dash sebab tidak ada sebarang belian kredit. Tetapi kita lihat kepada Februari, kita lihat kepada Januari. Okey, jadi kita ambil, okey, di sini cikgu akan tanda. Jadi kita ambil 3,200. 3,200 kita letak di bulan Februari. Kemudian 4,160 kita letak di bulan Mac. Sementara di bulan Mac, belian kreditnya 5,400 akan dibuat bayaran pada bulan hadapan. Jadi ini tak termasuk. Ini tak termasuk ya. Ini tidak ada. Sebab dia akan dibuat pada bulan hadapan. Jadi bila kita dah melengkapkan jadual kita ini, kita akan isi dalam kita punya ruangan jawapan kita. Okey, ruangan jawapan kita. So kita tengok di sini. Kita lihat kepada belian, ya, belian kita isi. Okey, belian. Cikgu tulis siap sini ya. So belian kita ialah sebanyak 4,800. Kemudian seterusnya 6,240 kita isi. Seterusnya 8,100. Kemudian akaun belum bayar kita, maksudnya kalau untuk belian kredit dia akan letakkan sebagai akaun belum bayar. Okey, akaun belum bayar kita. Okey, Januari tidak ada, kita buat dash. Kemudian untuk Februari 3,200, kita ikut jadual kita. Kemudian untuk bulan Mac 4,160. Baik. Jadi kita dah lengkapkan untuk jualan dan belian. Jadi sekarang kita lihat kepada soalan yang seterusnya, iaitu nombor 4. Peruntukan hutang ragu diselaraskan 2% atas akaun belum terima. Okey, jadi adakah ini termasuk dalam belanjawan kita? Okey, ini tidak termasuk. Ya, dia hanya menyatakan sahaja. Okey, seterusnya nombor 5. Puan Mariana bercadang untuk membuat pinjaman bank sebanyak 30,000 berkadar faedah 6% tahun selama 60 bulan. Pinjaman akan diperoleh pada bulan Februari. Ansuran pinjaman bermula pada bulan berikutnya. Okey, jadi bila kamu baca soalan ni, dia menerima, dia bercadang untuk membuat pinjaman sebanyak 30,000. Okey, jadi dia akan buat pinjaman, dia jangka akan diperoleh pada bulan Februari. Okey, jadi kita lihat bahagian pinjaman. Okey, bila dia jangka dapat pinjaman tu pada bulan Februari, kita tulis di sini 30,000. Okey. Kemudian kita kena mengira berapa ansuran pinjaman. Okey, ansuran pinjaman akan dibayar pada bulan berikutnya. Maksudnya 30,000 pinjaman diterima pada bulan Februari, kemudian ansuran akan dibayar pada bulan Mac. Kalau ansuran pinjaman kita akan letakkan di bahagian pembayaran pada bulan Mac. Sekarang kita nak buat pengiraan ya. Okey, kita nak buat pengiraan. Okey, baik. So, ansuran pinjaman. Okey, ansuran pinjaman kita ialah ansuran pinjaman, cara pengiraan. Okey, ansuran pinjaman. Okey, ansuran pinjaman kita ialah 30,000 pinjaman darab dengan kadar kita ialah sebanyak 6% tahun, 6%. Okey, ini adalah dia punya kadar faedah. Kemudian kamu akan tambah balik dengan kadar dia, jumlah pinjaman kita sebanyak 30,000. Okey, 30,000 kita pinjam. Okey, kemudian kita akan bahagikan dengan jumlah bulan. Jumlah bulan kita ialah sebanyak 60 bulan. 60 bulan. Okey, kemudian sini 30,000 darab 6%. Ada satu lagi kita lupa tulis di sini adalah dia punya bilangan tahun. Okey. 60 bulan sama dengan berapa tahun? 60 sama bahagi dengan 12 sama dengan 5 tahun. Okey, kita akan darab dengan 5. Okey, 6%. Okey, cikgu tambah sini nah.
Okey, mana nak letak sini? Bagi darab 5. Okey, darab 5 ya, darab 5. Okey, kemudian kita buat pengiraan. Okey, kita buat sama-sama pengiraan Okey, kalkulator semua di depan kamu. Okey. Jadi 30,000 darab dengan 6%. 6% bersamaan dengan 0.06. 0.06. Okey. Kemudian darab dengan 5. Okey, 9,000. Okey, ini adalah dia punya jumlah faedah dia. Kemudian tambah dengan 30,000. Okey, 39,000. Okey, so kita dapat 39,000 bahagi dengan 60. Jadi kita bahagi dengan 60 bulan. Jadi kita dapat 650. Okey, 650. Jadi maksudnya di sini, okey, ansuran pinjaman kita, okey, dia bermula pada bulan Mac, iaitu 650. Okey. Jadi saya harap kamu dapat membuat pengiraan pengiraan untuk ansuran pinjaman. Jangan kamu tersilap kira Okey, jangan lupa darab 5. Ini 5 Okey, baik. Kemudian seterusnya untuk nombor 6, perniagaan mempunyai 2 orang pekerja yang dibayar gaji 1,500 seorang. Okey, baik. 1,500 seorang maksudnya kalau 2 orang pekerja, okey, gaji gaji 1,500 seorang, jadi dia mempunyai 2 orang pekerja, jadi 3,000. Jadi untuk gaji, okay, kita lihat bahagian gaji, setiap bulan kita akan merekod sebanyak 3,000. Okey, 3,000 setiap bulan, iaitu bulan Januari dan bulan Februari. Okey, kenapa cikgu tak rekod lagi bulan Mac? Kita akan baca seterusnya. Pada bulan Mac, seorang lagi pekerja diambil dengan gaji 1,800 sebulan. Maksudnya, untuk bulan Januari dan Februari, 2 orang pekerja, iaitu 3,000. Tetapi bulan Mac ada penambahan. Okey, jadi kamu akan tambah untuk bulan Mac sama dengan 3,000 tambah dengan 1,800, jadi 4,800. Jadi di sini 4,800. Okey, kemudian seterusnya. Belanja bulanan sewa premis 1,300, kadar bayaran 750 dan pelbagai belanja 500. Okey, jadi di sini kamu buat yang pertama sewa premis 1,300. Kamu buat sewa premis 1,300. Kemudian 1,300. Kemudian 1,300, dia tetap, tidak ada sebarang penambahan atau pengurangan. Kemudian kadar bayaran 750. Okey. Rekod 750 untuk setiap bulan. Okey. Kemudian pelbagai belanja ialah 500. Okey, 500 untuk setiap bulan. 500. Untuk 3 bulan. Baik, kemudian kita ada di sini ialah seterusnya, sebuah lori terpakai 35,000 dijangka akan dibeli pada bulan Februari dengan bayaran pendahuluan 5,000 dan bakinya secara ansuran selama 5 tahun bermula pada bulan Mac. Okey, jadi bayaran pendahuluan. Okey, jadi kita tengok di sini untuk bulan Februari. Okey, sebab dia kata bayaran dibuat pada bulan Februari sebanyak 5,000. Okey, kita letakkan kenderaan. Kenderaan 5,000. Baik. Kemudian seterusnya bulan Mac dia akan mula membayar ansuran. Jadi macam mana kita nak kira Okey. Ansuran kenderaan. Okey, sama dengan okey, 35,000. Okey. Harga untuk lori terpakai tolak dengan 5,000. Okey, ini ialah pendahuluan 5,000. Kemudian dia kata dia bayar ansuran selama 5 tahun. Okey, dia bayar ansuran selama 5 tahun. Okey, jadi 35,000 tolak dengan 5,000. Okey, kita akan dapat berapa ribu? Kita akan dapat 30,000. 30,000 bahagi dengan 5.
30,000 bahagi dengan 5 tahun bermula pada bulan Mac. Okey, bermula pada bulan Mac, okey, iaitu kamu akan kira okey nah. Kejap. Okey, so okey, 35,000 tolak dengan 5,000. Okey, bahagi dengan dia kata 5 tahun bermula pada bulan Mac. Okey, so bahagi dengan 5 tahun. Bukan bahagi dengan 5, maksudnya di sini 5 tahun tu berapa bulan? Bahagi berapa bulan? 5 tahun. 5 tahun berapa bulan? 5 tahun sama dengan 60 bulan. Okey. So sekarang kamu bahagi terus. Okey, sini cikgu buat terus. 60 bulan. Okey, sebab kita nak tahu setiap bulan ya. Bahagi dengan 60. Okay, jadi kita dapat 500. Okey. Jadi maksudnya 500 ini ialah pinjaman kenderaan untuk bulan Mac sebanyak 500. Okey, di sini kita letakkan ya untuk kenderaan iaitu kenderaan ke kereta ke van dan sebagainya, kita letak sebagai kenderaan saja. Pendahuluan dan juga ansuran sekali kita letak ya, satu bahagian. Okey, baik. Seterusnya kita tengok ada tak lagi yang kita belum tulis. Okey, kita dah lengkapkan. Baik, kemudian bila kita dah lengkapkan semuanya, kita akan kira ya. Kita akan kira. Okey, contoh di sini kita mula dengan penerimaan ya. 20,000, 8,400. Okey, jadi 28,400 jumlah penerimaan. Okey. Kemudian jumlah pembayaran. Kamu jumlahkan kesemuanya jumlah pembayaran. Okey, kita kira satu-satu. Saya harap kamu dapat mengira dengan cikgu ya. 4,800 tambah 3,000 tambah 1,300 tambah 750 tambah dengan 500. Jadi kita dapat jumlah pembayaran. Okey, 10,350. Okey. Okey, jadi jumlah penerimaan 28,400. Jumlah pembayaran 10,350. Kemudian kita ada di sini satu bahagian iaitu lebihan atau kurangan. Jadi apa yang kamu perlu lakukan ialah kamu kena tolak iaitu jumlah penerimaan tolak jumlah pembayaran. Okey, so jumlah penerimaan kita 28,400 tolak dengan 10,350. Jadi kamu akan dapat 18,050. Baik. Ini baki ini 18,050. Kamu akan jadikan dia sebagai baki HB. Baki HB iaitu baki akhir ya. Baki akhir iaitu 18,050. Okey. Jika kamu letakkan baki BB di atas, di bawah baki HB. Kalau kamu letak baki awal di mula-mula sekali, baki bawah ialah baki akhir. Okey, jadi baki HB, baki akhir 18,050 kita akan bawa ke bulan Februari. Kita akan bawa ke bulan Februari. Jadi kita akan buat pengiraan untuk satu-satu ya. Untuk jumlah penerimaan. Okey, kita mula dengan 10,080 tambah dengan 3,600 tambah dengan 30,000. Okey, jadi kita akan dapat 43,680. Kemudian kita kira bahagian pembayaran, jumlah pembayaran. Okey, kita kira satu-satu. Okey, saya harap kamu dapat ikuti ya. Okey, 6,240 tambah 3,200. Kemudian tambah 3,000 tambah 1,300 tambah 750 tambah 500 tambah dengan 5,000. Okey, kita akan dapat sini sebanyak 19,990 jumlah pembayaran. Kemudian kita akan tolakkan jumlah penerimaan tolak jumlah pembayaran ya, kita akan tolakkan. Okey,
Jadi kita akan mula dengan jumlah penerimaan dulu. 43,680 tolak dengan 19,990. Jadi kita akan dapat jumlah lebihan iaitu 23,690. Ini ialah positif. Lebihan. Kalau ada kurangan, kamu kena buat kurungan jika ada, ya. Ini adalah positif. Okey, sekarang kamu kena tambah. Okey, kamu tengok baki BB Februari tambah dengan lebihan tadi. Okey, cikgu tambah 18,050. Kamu akan dapat 41,740 baki akhir. Kemudian kamu akan bawa baki tersebut ke bulan Mac, 41,740. Okey, kamu bawa ke bulan hadapan dijadikan sebagai baki awal. Okey, kemudian proses yang sama, kamu kena jumlahkan bahagian penerimaan, ya. Bahagian penerimaan. Okey, kamu tambah 12,096 tambah 4,320. Jadi kamu dapat sini jumlah penerimaan. Pastikan anda menulis di bahagian kolom atau lajur yang betul, ya. 16,416. Pastikan betul, ya. Jangan kamu tulis di bahagian yang salah. Okey, kemudian bahagian pembayaran kamu tambah ke semua sekali, semua pembayaran, ya. Okey, so kita mula dengan 8,100. Okey. 8,100 tambah 4,160 tambah 650 tambah 4,800 tambah 1,300 tambah 750 tambah 500 tambah dengan 500. Okey, jadi kita dapat semua sekali jumlah pembayaran kita ialah 20,760. Okey, kemudian kita akan tolakkan iaitu jumlah penerimaan 16,416 tolak dengan 20,760. Okey, kita tolak sama-sama. Kita akan lihat apakah jawapan dia, sama ada positif atau negatif, ya. 16,416 tolak dengan 20,760. Kita dapat negatif. Okey, 4,344 kamu buat dalam kurungan negatif. Maksudnya sekarang untuk bulan Mac, jumlah penerimaan kamu ialah kurang daripada jumlah pembayaran. Jumlah pembayaran adalah lebih daripada jumlah penerimaan. Okey, jadi sekarang seperti biasa kita akan jumlahkan. Okey, 41,740. Okey, kita jumlah kat sini. Okey, 41,740. Kita kena tolak lah sebab tadi kita dapat baki negatif. Tolak dengan 4,344. Okey, so kamu dapat di sini tulis, okey, 37,396. Maksudnya di sini baki HB kita, baki akhir kita ialah 37,396. Okey, jadi di sini kita telah selesai membuat pengiraan belanjawan tunai untuk ketiga-tiga bulan iaitu Januari, Februari dan Mac. Okey, jadi cikgu harap kamu dapat fahamlah apa yang telah cikgu terangkan tadi. Okey, dan kamu cuba buat sekali lagi. Okey, cikgu harap kamu boleh faham, ya, apa yang telah cikgu terangkan tadi. Okey, sekian, terima kasih.